Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi alhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'alumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan, sebelum itu salawat tafrijiyah ini diijazahkan oleh guru kami almarhum Al-Musni Syekh Muhammad Usni Ginting Al-Langkati Al-Azhari Al-Syafi'i di dalam Masjid Nabawi setelah kami mengkhatamkan kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi beliau berpesan kepada saya untuk disampaikan kepada muslimin muslimat dengan amalan setiap kali selepas solat diamalkan sebanyak 11 kali. Setiap kali selepas solat diamalkan membacakan salawat tafrijiyah ini ataupun salawat kamilah ini 11 kali atau 44 kali sehari. Tadi setiap kali selepas solat 11 kali atau 44 kali sehari. Bila mana mempunyai hajat dibaca sebanyak 4444 kali. Bila mana mempunyai hajat dibaca sebanyak 4444 kali. Dan sekiranya sedang dalam bahaya, sedang dalam musibah, sedang dalam kesukaran, dibacalah sebanyak-banyaknya. Baik, kemudian kita bacakan niat menuntut ilmu. Di antara kecemburuan Nabi Musa AS, Nabi Musa sebut kepada Allah, "Ya Allah, aku dengar ada satu kaum, mereka ini bila mana mereka berniat melakukan kebaikan, ditulis bagi mereka satu pahala. Dan bila mana mereka melaksanakan apa yang telah diniatkan, ditulis bagi mereka 10 hingga 700 kali ganda. Ya Allah, jadikanlah mereka itu umatku. Tidak Musa, mereka umat Muhammad." Maka dengan sebab ataupun dengan kisah yang tersebut, maka para alim ulama mengambil iktibar, mengambil pengajaran, mengambil istifadah supaya setiap perbuatan yang baik itu diperbanyakkan niatnya, terutamanya seperti menuntut ilmu ini. Jadi mari sama-sama kita bacakan niat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Maksud dia, kami berniat ya Allah untuk belajar dan mengajar, ambil ilmu, dengar ilmu, terima dan balik sampaikan. Dan jika kita buat dua perkara ini, kalau sahaja hanya sekadar niat, maka dapat dua pahala di sini. Mengingatkan dan memperingatkan, mengingat diri kemudian memperingatkan diri, kemudian memperingatkan orang lain. Wan naf'a wal intifa', memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi keutamaan dan mencari keutamaan, menganjur diri berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada hidayah, menunjuk kepada kebaikan,
ibtigha'a wajhillah. 12 niat tadi ya Allah untuk apa? Semata-mata mengharapkan pandangan Allah, mengharapkan mardatihi, mengharapkan redha Allah, wa qurbihi, mengharapkan dekat diri dengan Allah. Yang terakhir baru kita mengharapkan ganjaran pahala dari sisi Allah. Dan niat yang terakhir ataupun maksud yang terakhir itulah tujuan kita hidup di atas muka bumi. Jadi ini intisarinya. Intisari daripada amalan orang soleh ialah setiap amalan itu hanya mengharapkan pandangan Allah, hanya mengharapkan redha Allah, hanya mengharapkan dekat diri dengan Allah, hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah. Ibadah ini ada 3 level. Orang yang melakukan ibadah kepada Allah ada 3 level. Level yang pertama level hamba. Level yang kedua level ahli perniagaan. Level yang ketiga ini level apa dia tu? Orang yang merdeka. Level pertama, level hamba ini dipanggil orang yang buat kerana takut sesuatu, takut dihukum, takut dipotong gaji dan sebagainya. Maka orang yang beribadah seperti hamba adalah orang yang bila mana dia melakukan ibadah kerana dia takut akan neraka, dia takut akan murka Allah. Level itu salah tak? Tak salah. Dia perlu menuntut ilmu lagi untuk mengetahui seperti mana yang dituntut oleh Allah, oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah. Level yang kedua, level ahli perniagaan. Bila mana dia beribadah, dia mengharapkan ganjaran-ganjaran dari sisi Allah. Orang berniaga dia mengharapkan keuntungan kan? Maka orang yang berniaga, orang yang beribadah level perniagaan ini, dia buat sesuatu, dia buat solat duha. Untuk apa? Untuk dunia, untuk dimurahkan rezeki. Boleh tak boleh? Boleh. Dapat tak dapat? Dapat. Kenapa dia bangun malam? Kerana untuk kesihatan tubuh badan. Kenapa dia solat pada waktu-waktu tertentu? Kerana nanti diberi ganjaran sekian-sekian. Kenapa zikir selepas solat? Kerana ada ganjaran sekian-sekian untung. Maka dia seperti ahli perniagaan. Boleh tak jadi kesalahan? Level yang ketiga adalah level yang paling tinggi sekali, adalah orang yang merdeka. Dia beribadah kerana apa? Orang merdeka, dia nak buat apa dia punya sukalah. Maknanya dia buat dengan rela hati, dia buat dengan hati yang gembira. Kenapa solat? Untuk mendapat redha Allah, untuk mendapat pandangan Allah, untuk dekat diri dengan Allah. Ini dia tuan-tuan. Jadi ini juga di antara perbahasan kita pada hari ini. Tak lama insya-Allah 7 ke 7:05 minit, 7:10 minit kita akan berhenti. Jadi tuan-tuan, apa yang saya bicarakan tadi petunjuknya daripada malaikat Jibril. Petunjuknya daripada malaikat Jibril, yang mana suatu ketika malaikat Jibril datang menyerupai seperti seorang lelaki yang mana lelaki tersebut tidak dikenali sesiapa pun. Maka datang malaikat Jibril duduk berhadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu lutut dengan lutut, letak tangannya di atas pahanya. Kemudian dia bertanya baginda Nabi 4 soalan sebenarnya. 4 soalan iaitu sampai hari kiamat. Soalan pertama ditanyakan tentang Islam, ya Muhammad, ni hadisnya. Boleh buka kitab yang selalu nak jumpa hadis ni dalam kitab Matan Arba'in Imam Nawawi, hadis yang kedua selepas innamal a'malu binniyat. Iman, Islam, ihsan. Ini ditanya kepada Nabi Muhammad. Dia adalah malaikat Jibril, kata Rasulullah. Akhir daripada hadis tersebut, Nabi Muhammad tanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Tahu tak kamu siapa yang bertanya aku tadi? Maka para sahabat menjawab, Sayyidina Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka dijawab oleh Rasulullah, huwa Jibril. Dia adalah malaikat Jibril, datang kepada kamu, mengajarkan kepada kamu agama kamu. Sedangkan malaikat Jibril datang bertemu Rasulullah. Tapi Rasulullah jawab apa?
atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang kepada kalian mengajarkan kalian agama kalian. Maka agama itu apa tuan-tuan? Agama Islam, syariat Islam terbina di atas 3 dasar. Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Baik, kita lajukan. Ni kita dah bicarakan dalam kuliah maghrib yang lalu yang saya menggantikan seorang ustaz harian yang tidak dapat hadir. Hari ini juga saya menggantikan, jadi saya sambung sedikit. Maka apakah itu iman? Maka Rasulullah menjawab, iman itu ada 6 perkara. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman pada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Ini keimanan umat Islam, wajib tahu perkara ini. Beriman tentang Allah, maka disusun oleh ulama akidah ahli sunnah wal jamaah perlu mempelajari sifat 20, kerana dengan mempelajari sifat 20 tersebut kita mampu membersihkan akal kita daripada menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya kita tahu Allah itu maha hebat, maha agung, tiada Tuhan melainkan Dia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Innallaha ala kulli syai'in qadir, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir, dan sebagainya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian beriman kepada malaikat, kita perlu tahu 10 nama malaikat. Dan kita perlu tahu malaikat dijadikan daripada apa. Mereka bukan lelaki, bukan perempuan, dan mereka adalah makhluk Allah yang diciptakan. Bahkan mereka tidak pernah menderhakai Allah dan senantiasa mengikut arahan dan perintah Allah. Maka itu akidah orang Islam. Selesai, titik. Tentang kitab, beriman kepada kitab, kita beriman kepada 4 jenis kitab: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Maka dengan kedatangan Al-Quran termansuhlah. Termansuh ni apa dia? Lengkaplah semua isi kandungan kitab-kitab yang terdahulu telah disimpulkan dan terrangkum di dalam Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi-Nabi, diturunkan kepada para Rasul, diturunkan kepada para Rasul. Baik, maka titik. Itu kesempurnaan berkaitan dengan beriman kepada kitab. Seterusnya beriman kepada Rasul. Ada 25 orang Rasul. Wajib diketahui jumlah Rasul ada 313. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain 314. Nabi ada berapa? 124,000 orang Nabi. Namun yang wajib diketahui ada 25 orang Rasul. Dalam 25 orang Rasul ada 5 ulul azmi. Dalam 5 ulul azmi ada seorang ketua segala Rasul, ketua segala Nabi, bahkan penghulu kepada sekalian alam. Maka itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain wajib tahu, tapi Nabi Muhammad wajib cinta. Siapa tak cinta Nabi Muhammad tak sempurna iman. Baik. Kemudian beriman kepada hari kiamat, ada tanda kecil, tanda besar. Kemudian beriman kepada ketetapan dan ketentuan yang buruk dan baik yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Tahu perkara tadi tuan-tuan, sempurna iman kita. Tolak satu perkara dalam 6 perkara ini jadi kosong, tak sempurna iman, bahkan tidak beriman. Bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bab yang keempat, tak cinta Nabi juga tidak disebut. Tidak dikatakan seseorang itu sempurna iman. Sebab Nabi sebut, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya, ibu bapanya, ahli keluarganya, hartanya, dan seluruh manusia yang lain. Baik. Selesai bab iman, kesimpulan. Kemudian Islam. Ditanya kepada Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Maka diberitahu tentang Islam itu ada 5. Mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat, menunaikan puasa, menunaikan zakat, dan menunaikan haji. Selesai tentang rukun Islam. Kemudian ditanya tentang sebelum tu, bagaimana nak tahu iman? Pelajari ilmu tauhid. Bagaimana nak tahu Islam? Pelajari ilmu fiqh. Bagaimana nak tahu ihsan? Ihsan itu apa dia? Ihsan itu terbahagi ataupun disebut ihsan itu 2 perkara. Beribadah seolah-olah melihat Allah. Bukan tahu Allah melihat kita, kita melihat Allah ada. Itu ilmu tauhid. Ilmu ihsan
ilmu rasa, ilmu hati. Macam mana nak rasa? Itu persoalan yang perlu tanam dalam kepala kita. Bagaimana nak rasa? Sebab kalau kita kata beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, sebenarnya kita tidak mampu melihat Allah. Sebab Allah itu tak mampu kita lihat dengan pandangan mata kasar kita ini, bahkan tidak boleh dilihat. Allah itu wujud tidak sama macam makhluk. Jadi macam mana nak lihat? Lemah otak kita. Adapun kalau kita kata kedua, sekiranya jika tidak, maka ketahuilah Allah melihat dirimu. Maka rasakanlah Allah sedang melihat dirimu. Bukan percaya Allah wujud, Allah maha melihat. Itu ilmu akidah, iman tadi. Ini ihsan, bab lain, rasa. Contoh, kita melihat satu rumah yang terbakar, di dalamnya ada kanak-kanak, di dalamnya ada suami isteri, pasangan, ada 3, 4, 5 orang dalam tu menjerit minta tolong. Di luar rumah yang sedang terbakar itu ada bomba, ada askar, ada polis, ada semua orang yang mampu, yang boleh, yang diberi kuasa, atau bukanlah beri kuasa, yang diberi autoriti untuk membantu menyelamatkan mangsa-mangsa tersebut. Tapi kesemuanya tidak boleh buat apa-apa, hanya mampu melihat sahaja kebakaran yang sedang berlaku, yang di dalam rumah tu menjerit-jerit minta tolong. Kita ada di kawasan yang sama. Ketika itu apa yang kita sebut di mulut kita? Apa yang kita sebut di mulut kita ketika mana melihat kebakaran tersebut? Saya tak tahu. Kalau saya lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah tolong. Sedangkan apa ketika itu di mata kita? Di mata kita adalah api yang sedang marak menyala. Di dalamnya ada ahli keluarga yang meminta tolong. Tetapi kenapa mulut kita mengeluarkan perkataan Allahu Akbar, ya Allah, Allah? Kenapa? Kerana kita sedang merasakan ketika itu kewujudan Allah. Itulah di antara cebisan ilmu ihsan. Sama tak Allahu Akbar yang ketika mana melihat perkara kebakaran tersebut, dengan Allahu Akbar ketika mana kita angkat takbir solat subuh dan sebagainya, Allahu Akbar? Sama tak ketika mana Allahu Akbar melihat kebakaran? Sepatutnya sama. Mungkin tuan-tuan samalah, saya belum lagi sampai maqam tersebut. Jadi itu yang pertama. Beribadah seolah-olah Allah melihat, seolah-olah melihat kepada seolah-olah beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Jika tidak, maka ketahuilah oleh dirimu, rasakanlah kamu sedang dipandang oleh Allah. Itulah ihsan. Bagaimana nak mempelajari ilmu ihsan? Maka nak mempelajari ilmu-ilmu tersebut, ilmu iman perlu dipelajari melalui ilmu akidah, ilmu Islam, perbahasan Islam perlu dipelajari melalui ilmu fiqh, ilmu ihsan perlu dipelajari oleh dengan ilmu tasawuf. Ustaz, saya tak mau terima ilmu tasawuf. Ada golongan yang tidak, ada ulama yang tidak menerima ilmu tasawuf. Silakan. Tapi cari bagaimana nak jumpa ihsan tadi. Rasakan diri kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak merasakan, rasakan diri kita melihat Allah. Kalau kita tidak merasakan kita melihat Allah, maka rasakan Allah sedang memandang kamu. Tak mengaji ilmu tasawuf pun tak mengapa, tapi cari jawapan ihsan tersebut. Maka di sudut pandangan ilmu ahli sunnah wal jamaah, al-asyairah wal maturidiyah, tiga-tiga ini wajib dipelajari. Itulah ilmu fardu ain. Kerana apa? Kerana iman, dengan mempelajari tiga ini, maka lengkaplah rukun bagi agama yang disebut oleh Rasulullah. Huwa Jibril, dia adalah malaikat Jibril, datang kepada kalian mengajarkan kalian agama kalian. Jadi jika kita nak beragama, kena ada tiga maqam ini, kena ada tiga perkara ini: iman, Islam, ihsan. Kenapa? Kerana ilmu tasawuf akan memantapkan iman, dia akan memagari syariat yang kita lakukan. Baik, kita lihat sedikit. Kejap lagi saya nak masuk amalan menjaga 7 panca indera. Bagaimana mengaplikasikan ihsan dalam kehidupan? Sekarang, bagaimana nak mengaplikasikan ihsan dalam kehidupan?
maka caranya ialah yang kita sebutkan dahulu. Pertama, takhalli ini mengosongkan diri. Yang kedua, tahalli ini pengisian kepada diri. Yang ketiga adalah tajalli ini adalah anugerah daripada Allah. Kita nak dapat kita selesa, kita nak dapat kita rasa tenang, kita dapat merasakan Allah sedang melihat kita, dan paling kita nak kita dapat merasakan seolah-olah kita memandang Allah. Jadi nak rasakan sedemikian, perumpamaan analoginya adalah seperti ini. Kita nak rasa bahagia, duduk dalam satu bilik, tapi di dalam bilik itu ada najis kucing. Bahagia tak? Selesa tak duduk dalam bilik tu? Tak selesa, kerana baunya sangat busuk. Jadi bagaimana nak membersihkan bilik tersebut untuk mendapat selesa? Selesa ni boleh dapat dengan beli tak? Tak boleh. Selesa ni boleh dapat dengan pelajari tak? Tak boleh. Dia kena ada satu usaha. Dia perlu ada satu usaha. Jadi apa usaha untuk nak dapat selesa? Pertama, ambil najis tersebut, buang. Itu dipanggil kosongkan. Kedua, belum lagi. Kosongkan, ambil najis, buang. Tiba-tiba ada lagi kesan di atas lantai, maka diambil berus, diambil sabun, diambil air, maka dicuci dengan cara menyucikan najis mutawassitah. Najis mutawassitah caranya. Maka pergi kepada ilmu fiqh tadi. Cuci dah selesai, buka tingkap, udara semua dah keluar, maka kita isi pula dengan MB Pure, dengan air freshener dan sebagainya. Maka usaha kita buat tadi apa? Cuci dan masuk pewangi. Itu dipanggil usaha. Kemudian dah selesai, kita pun duduk sandar. Allah, penatnya, lega, dapat cuci dan sebagainya. Dan ketika itu kita mendapat satu nikmat yang dipanggil keselesaan. Bagaimana nak dapat keselesaan? Dengan usaha tadi. Maka ini yang disebut ihsan. Di antara nak mendapatkan maqam ihsan dalam agama yang malaikat ajarkan kepada kita melalui perantaraan Nabi Muhammad, huwa Jibril, dia adalah malaikat Jibril datang kepada kalian nak ajar kalian agama kalian. Maka kalau kita nak beragama, nak ibadah kita diterima oleh Allah, maka perlu kita mempelajari tiga perkara ini. Siapa tak mempelajari ilmu akidah, kata Imam Al-Ghazali, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah melainkan setelah mengenal zat yang disembah. Siapa yang tidak mempelajari ilmu fiqh, maka khawatir ibadah yang dilakukan itu tidak sempurna rukun, yang menyebabkan tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Rukun sembahyang tak mengaji, lepas angkat takbir dia pergi rukuk tanpa membacakan surah Al-Fatihah, ataupun lepas mengangkat takbir dia baca surah Al-Fatihah tapi Al-Fatihah tajwidnya tidak kena, tak sah Al-Fatihah, tak sah Fatihah, tak sah salat. Itu ilmu fiqh. Jadi ilmu ihsan pula bagaimana? Siapa yang tidak mempelajari ilmu ihsan, kata Imam Malik, imam mazhab 4, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Siapa yang belajar ilmu fiqh tanpa belajar ilmu ihsan, maka dia fasik. Fasiknya apa dia tuan-tuan? Fasik ini melazimi dosa kecil. Dan dia buat ibadah tapi dia tak tahu rupanya ibadah dia Allah Ta'ala tak terima. Dengan sebab apa? Dengan sebab tiada pembersihan diri yang kita sebutkan tadi. Baik, lajukan sedikit. Jadi perlu kita kepada takhalli, takhalam ya. Bentuk yang sama juga tahalli, tahalam ya. Tak ada titik. Kemudian tajalli, tajim, ada titik di bawah. Kalau Piramli sebut jin mata satu, tak. Kalau jin titik tadi yang titik di atas tu jin pakai toncik dia kata. Takhalli, takhalam ya, titik atas. Tahalli, tahalam ya, tak ada titik, mata buta. Jim lam ya, tajalli. Ini tiga perkara perlu kita buat dalam kehidupan kita. Baik, sedikit lagi.
Ketujuh dah. Jadi takhalli, kita bincang tentang takhalli dahulu, mengosong dan membersihkan diri. Mengosong dan membersihkan diri itu terbahagi kepada dua. Pertama, membersihkan anggota zahir. Bagaimana membersihkan anggota zahir? Membersihkan mata, membersihkan telinga, membersihkan lidah, membersihkan perut, membersihkan kemaluan, membersihkan dua tangan, membersihkan dua kaki. Bagaimana bersih dia? Kejap lagi saya sebutkan sedikit. Kemudian membersihkan sifat batin. Suka hati-hati ni, hati ni bukan tak boleh makan, boleh, tapi gemar makan. Lepas makan nak makan lagi. Lepas makan pagi dekat Muhsin, sekejap lagi kita nak pergi makan mana pula? Pukul 10 ni. Kita pergi Bidauin. Bidauin ke apa macam mana sebutnya tak tahulah. Habis Bidauin ni tengah hari kita nak makan mana? Jasima, titik air sana ni. Habis semua kita nak pergi makan. Cerita makan je, dia tak ada cerita ibadah dah. Contoh. Tapi orang dalam ni dia cerita ibadah lah sebab dia mari masjid. InsyaAllah. Baik, seterusnya suka bercakap, marah, hasad, kedekut, suka masyhur, suka dunia, sombong, ujub dan riak. Baik, kita pergi sedikit. Jadi hari ini tuan-tuan, amalan orang soleh menjaga 7 panca indera yang saya nak sebutkan ialah bagaimana orang soleh. Orang soleh ni apa dia? Kekasih Allah. Kita nak jadi alim, nak jadi ulama susah. Saya pun bukan ulama, alim pun belum tentu, tahu sikit-sikit je. Itu pun sebab pergi menuntut ilmu, dapatlah sikit ilmu nak kongsi dengan tuan-tuan, maka jadilah orang yang ada ilmu, tuan-tuan jemput sampai, maka jadilah ustaz. Susah juga, kena menuntut ilmu sana sini dan sebagainya. Tapi nak menjadi orang soleh senang. Cara yang pertama nak jadi orang soleh yang kita sebutkan tadi, takhalli, tahalli, tajalli. Dan cara takhalli yang pertama, jaga mata. Bagaimana nak menjaga mata? Sebelum itu, Imam Ghazali menyebut, ketahuilah olehmu bahawa engkau hanya sesungguhnya berbuat maksiat akan Allah Azza wa Jalla itu dengan anggotamu. Dan hanya saja sesungguhnya anggota itu adalah nikmat Allah atasmu dan pertaruhannya padamu. Maka jika engkau berbuat maksiat akan sesuatu daripada anggotamu yang 7 ini, maka seolah-olah engkau meminta tolong dengan nikmat Allah atas berbuat maksiat akan dia. Maka yang demikian itu sehingga-hingga menjadi kufur bagi nikmat Allah, iaitu menyalahi tujuan ia dijadikan, iaitu berbuat taat kepada Allah. Maka tatkala engkau berbuat maksiat dengan 7 anggota, maka yang demikian itu menyalahi akan yang dijadikan dengan dia. Inilah makna kufur di sini, iaitu kufur nikmat. Bukan makna kufur di sini kufur agama. Dan lagi segala anggotamu itu pertaruhan daripada Allah kepadamu, maka jikalau engkau berbuat maksiat dengan dia, nescaya engkau khianat, dan khianat itu pertaruhan yang menaruh akan dia oleh Allah padamu sehingga-hingga maksiat, iaitu sehingga-hingga melakukan maksiat. Maka segala anggotamu itu seperti rakyat, maka telik olehmu betapa engkau memelihara akan dia, maka sekalian kamu itu punya pemeliharaan, dan tiap-tiap kamu akan ditanya sesuatu yang kamu pelihara itu. Maka orang yang akan menjadi orang soleh, orang yang akan mendapat kedudukan di sisi Allah, dia perlu menjaga matanya. Tak guna ibadah kita kalau kita tak jaga 7 panca indera. Tuan-tuan perasan tak kenapa selepas solat subuh kita perlu membacakan, selepas memberi salam, istighfar 3 kali, kaki masih lagi duduk tasyahud akhir, ditegakkan, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Siapa yang membacakan demikian, kata Rasulullah, diampunkan 10 dosa, diangkat 10 darajat, ditulis baginya 10 pahala, dan dia terpelihara daripada perkara yang dibenci. 4 jaminan Allah disampaikan oleh Rasulullah, jaminan oleh Nabi Muhammad. Sesiapa yang membacakan Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, maka kalau dia mati pada waktu subuh hingga waktu maghrib nanti,
dia akan terpelihara daripada azab kubur. Siapa yang membacakan Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali selepas waktu maghrib, sekiranya dia meninggal dunia pada waktu maghrib hinggalah waktu antara waktu maghrib hingga waktu subuh kembali, maka dia akan dipelihara oleh Allah daripada api neraka. Itu sebab tuan-tuan, kita kena baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali setiap kali selepas solat. Maka jangan tinggal zikir ini. Kalau imam tinggal, tak apa, mungkin dia ada tujuan lain, dia ada lebih keperluan lain, maka kita baca. Imam tadah tangan baca doa, kita tadah tangan baca doa, ikut imam, hormat dengan dia. Tapi selepas pada tu kita sambung zikir yang mana yang dituntut kepada kita. Sebab apa baca 7 kali kata ulama? Kerana pintu neraka ada 7. Kerana kita masuk ke dalam neraka dengan sebab 7 anggota. Baik, sedikit. Sayugia, hendaklah engkau pelihara akan segala badanmu, istimewa pula dengan segala anggotamu yang 7 daripada segala maksiat yang ditegah akan dia oleh Allah, iaitu memelihara mata, memelihara telinga, lidah, faraj, kemaluan, perut, tangan dan kaki. Kerana neraka Jahannam itu baginya 7 pintu, tiada masuk ke dalam tiap-tiap satu daripada 7 pintu melainkan sebab perbuatan 7 anggota ini. Tak, mata. Macam mana nak jaga mata? Sebab kita masuk, syaitan masuk dalam hati kita melalui 7 perkara, 7 perbuatan, 7 anggota ini. Kita dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah minaz zalik, kerana 7 anggota ini. Maka bagaimana kaedah menjaga mata? Sedikit, ada 5 lebih kurang, dan saya lajukan, lepas tu kita tutup insya-Allah. Pertama, pelihara melihat perempuan ajnabiyah atau lelaki ajnabi. Makna mata kita kena pelihara melihat perempuan bagi lelaki. Perempuan pula untuk di mata kita menjaga daripada melihat lelaki. Yang ini kalau ikutkan dari segi purata, lelaki lebih kuat kena jaga mata. Betul lah ustaz, suami saya dia mula dah. Tak apa, kita tengok lagi. Lepas ni jatuh pada siapa? Hati-hati, mati pula dah. Mata sebenarnya ada banyak penjagaan yang perlu dijaga. Kita tengok yang kedua. Pelihara melihat muda belia yang baik rupanya dengan pandangan syahwat. Siapa ni? Lelaki melihat lelaki, perempuan melihat perempuan. Kalau perkara ini diceritakan zaman saya kecil-kecil dulu, tahun 2000 ke bawah, 2006 ke bawah, 2006 tu dah ada dah, 2000 ke bawah, orang kata apa benda ni ustaz. Ataupun tahun sekitar 90-an, tahun 90-an, mungkin orang susah nak dapat imaging apakah yang dimaksudkan melihat muda belia yang baik rupanya dengan pandangan syahwat. Tapi hari ini ada tuan-tuan, keretakan rumah tangga kerana isteri bercinta bersama sejenis. Keretakan rumah tangga, lelaki bercinta dengan lelaki. Allah, ini sebab apa? Ulama telah menyusun perkara ini. Imam Ghazali dah sebut berapa ratus tahun yang lampau, 500-600 tahun yang lampau Imam Ghazali dah sebut dah. Sedangkan dulu-dulu susah nak jumpa benda ni, rupanya ada dah diberitahu. Baik, Imam An-Nawawi dalam cerita ini, Imam Nawawi dia ini selalu menekankan pandangan mata itu. Kalau lelaki kalau nak lihat, jangan elakkan melihat lelaki yang cantik rupanya, iaitu lelaki yang amrat. Amrat ni apa dia? Lelaki yang tak ada janggut. Bukan dia cukur janggut, tak. Ni memang janggut tak ada, bersih. Bersih, janggut tak ada, misai tak ada, muka licin macam K-pop tu. Tak. Tuan-tuan hati-hati, anak-anak kita jangan bagi minat kepada K-pop. Sebab K-pop ini kebanyakannya sejenis dan mereka pembedahan plastik. Kena bagi tahu pada anak-anak kita. Dan Imam Nawawi diuji oleh individu-individu di zaman dia. Maka diletakkan seorang amrat, lelaki yang tadi yang cantik rupanya di depan Imam Nawawi. Dan di antara perkara yang sangat dijaga oleh, sangat beradab Imam Nawawi itu, bila mana dia ditanya soalan, maka dia akan memandang kepada orang yang ditanya. Ini cerita ini masyhur.
Maka ketika mana Imam Ghazali ditanya oleh seorang laki-laki yang amrat, yang tidak ada janggut, yang cantik rupanya, Imam Nawawi sangat menjaga pandangan. Ketika Imam Nawawi ditanya, Imam Nawawi angkat pandangan. Ketika mana Imam Nawawi angkat pandangan, tumbuh janggut lelaki tadi. Allah, ini dia punya karamah lah, dia punya Allah Ta'ala punya penjagaan kepada seseorang supaya tidak mendatangkan fitnah. Baik, cukup setakat yang itu cerita Imam Nawawi. Yang ketiga, pelihara melihat kepada Muslim dengan pandangan yang menghina. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Ini puratanya jatuh kepada siapa ni? Menang pada siapa ni? Wallahu a'lam. Pelihara mata melihat kepada Muslim dengan pandangan menghina. Ini kaedah jaga mata yang ketiga. Kita lihat seseorang, kita lihat dengan pandangan mata yang menghina. Ini selalunya orang ada kedudukan. Contoh saya tak tahu tuan-tuan, saya bagi diri saya lah. Mudah-mudahan tak adalah perkara tersebut pada saya. Sekarang tuan-tuan dengar saya bercakap. Saya konon saya ada ilmu. Jadi sekiranya ketika ini saya kata, tengok tu, aku lebih alim daripada yang lain. Maka ketika itu saya memandang orang dengan pandangan yang hina. Kalau saya lontarkan apa yang saya pandang di mata saya ini, apa yang terdetik di hati, maka saya lontarkan kata-kata itu, aku lebih alim daripada mereka. Maka ketika itu saya telah ulang dialog iblis. Sebelum Azazil dilaknat menjadi iblis, namanya Azazil. Allah perintah, wahai penghuni langit, sujud kepada Nabi Adam, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia aba, dia enggan kerana apa? Dalam hatinya ada ujub. Wastakbara, kemudian dia takabbur. Sebelum dia aba, sebelum dia enggan, sebelum dia ujub, sebelum dia takabur, pandangan mata dia pandang orang dengan pandangan yang menghina. Hati-hati, bahaya ni tuan-tuan. Orang begini Allah Ta'ala tak terima. Di langit ketiga ada malaikat penjaga pintu langit. Malaikat itu kata apa? Berhenti wahai malaikat penjaga amal. Kita akan dibawa amal kita nak dipersembahkan di Sidratul Muntaha kepada Allah. Tapi bila sampai di langit ketiga, malaikat kata berhenti, turun dan lemparkan amal ini ke wajah pemiliknya, kerana dia ini ada ujub. Allah. Jadi tak ada amal kita. Jadi hati-hati. Yang keempat, pelihara mata daripada melihat segala keaiban seseorang. Aib dia, aib rumah tangga ke, aib fizikal tubuh badan ke, ada cacat telinga ke, cacat tangan ke, ataupun dia ini ada kelemahan-kelemahan yang kita pandang pada seseorang. Maka orang sebegini Allah Ta'ala tak terima amal dia. Maka mata telah melakukan maksiat. Iblis telah masuk dalam hati. Bagaimana iblis masuk dalam hati? Iblis masuk dengan pandangan mata, mencari keaiban orang, kemudian hati terdetik perkara-perkara yang tidak patut untuk seorang Muslim yang lain. Sedangkan Rasulullah, seorang Yahudi meninggal dunia, Rasulullah berdiri dan menangis, mengalir air mata Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Tuhan menangis sedangkan yang meninggal itu adalah Yahudi? Aku menangis bukan meninggalnya dia atas kepentingan peribadi, bukan meninggalnya dia seorang Yahudi. Aku menangis kerana belum sempat aku bawa dia ke dalam syurga, iaitu belum sempat bawa dia masuk Islam. Allah. Okey, yang terakhir, pelihara mata daripada melihat segala kelazatan dan kemewahan dunia. Tak boleh ke Ustaz? Dan ini bukan haram ni. Yang ni bukan haram. Yang bawah tu bukan haram. Tapi elakkan, kata para alim ulama. Kerana apa? Kerana bila mana kita melihat kepada kemewahan dunia, hati kita akan ingin kepada perkara tersebut. Maka kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Maka kita akan lupa akan ibadah kepada Allah. InsyaAllah tuan-tuan akan datang. Itu dia, terkedip mata kita tak? Ada? Melihat. Dia tak genyit mata tak apa tuan-tuan. Tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf sekiranya ada terlajak kata, terkasar bahasa. Cukup setakat itu hari ini perkongsian saya. 7.15 dah. Terlajak 5 minit, minta maaf. Sekadar menyampaikan apa yang sepatutnya tuan-tuan. Ini ilmu fardu ain, wajib dipelajari. Akan datang kita akan cerita tentang bagaimana menjaga telinga. Tak.
Sekadar itu dahulu, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Itu pun sekiranya berkesempatanlah untuk cerita bab telinga ini, ataupun nanti akan adalah asatidzah ustaz-ustaz lain yang akan menceritakan tentangnya. Sekadar itu dahulu, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin fi 'afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuma tuan-tuan, yang ihsan tadi, maqam ihsan itulah namanya taqwa. Ini masjid at-taqwa ni. Mudah-mudahan kita semua mendapat maqam ihsan dan mendapat gelaran orang yang bertakwa. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.